profesionalisme kita dalam bidang ini. Okay? So, saya harap ketiga-tiga perkara tu dapat kita bincangkan bersama, okay, dalam sesi kita sehingga jam 11 nanti, insyaAllah. Okay. Baik, saya sharekan kat sini. Okay. Kenapa lagi saya ada dah? Cikgu boleh nampak ke? Saya dah share ni dari tapi dah boleh tengok dah, Doktor. Alhamdulillah. Dah okey dah. Cuma tak nampak. Sikit-sikit. Kecil sikit. Saya pula tak dapat nak kontrol dia. Okey, betul ni. Dah keluar dah ni. Hasil pembelajaran modul. Dah okey dah, Doktor. Dah, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Amin. Okey. So, So, yang ini yang saya dah sebutkan tadi. Mungkin kita bincangkan juga nanti tentang isu dan cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh pendidik-pendidik awal kanak-kanak. Banyak sebenarnya cabaran dan isu. So, inilah kandungan modul ini. Semua boleh lihat ya, insyaAllah. Okey. Boleh ya? Kandungan modul yang pertama, kita ada 3 tajuk. Boleh. Alhamdulillah. Cantik dah ni, cukup jelas ke? Ke saya perlu besarkan sikit? Ni dah jelas, dah boleh nampak dah. Okey. Saya Aminah syukur. Okey. Happy saya. Akhirnya berjaya juga. Tapi ini direct lah dari online ya. Cikgu Asmah memang dah lama ya kenal saya. Kan? Ya. Cikgu Asmah dari Sungai Petani juga, betul? Ya. Alhamdulillah, syukur jumpa lagi Cikgu Asmah. Minta maaf, saya takut Cikgu Asmah yang lain. Alhamdulillah, kawan apa. Alright, Alhamdulillah. Okay, so ini tajuk kita untuk yang pertama, konsep profesionalisme. Alright, so okay, konsep profesionalisme ni nampak bunyinya macam takut pula apa dia profesionalisme. Macam hebat sangat bunyinya kan. So mungkin sebelum kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan profesionalisme, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan profession. Okay, sekata dasar profesionalisme ialah profession. Okay, so profession ni ialah satu pekerjaan, satu tanggungjawab kerja yang melaksanakan fungsi sosial. Okay. Kalau profession, dia mesti ada fungsi sosial yang penting kepada masyarakat. So, kalau ditarifkan mengikut kamus Jerman, profession maksudnya satu bidang pekerjaan ataupun kerjaya yang memerlukan pendidikan, kecekapan, kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Baru dia dinamakan sebagai satu profession. Okey. Kalau bezanya dengan kerja, kalau kita kata profession tu kerja lah. Kerja maksudnya perbuatan kita. Ada siapa yang on mic ke? Ada yang on mic ke? Kena minta tolong mute-kan dulu. Kalau tidak dia ada gangguan audio di belakang tu. Boleh nampak muka saya ke? Boleh nampak muka saya? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Saya taklah seorang-seorang ke sini sebab saya tak nampak dah cikgu-cikgu semua di luar sana. Okey. So, bezanya kerja dengan profession. Okey, kerja mungkin perbuatan, perlakuan, kerja buat kita.
Tetapi kerjaya mungkin sesuatu yang dibayar gaji, upah, ada kerjaya. Tapi profession ni little bit higher. Okay, maksudnya satu bidang kerja tetapi yang memerlukan pendidikan dan kecekapan. Ditambah pula dengan kemahiran yang tinggi. Ya, memerlukan latihan yang khas, yang khusus untuk menjadikan dia sebagai satu profession. Okay, so daripada konsep profession tu, baru kita tengok sedikit apa ciri-ciri dalam satu profession. Because dari ciri-ciri inilah yang kita akan perjelaskan lagi konsep tentang profesionalisme. Okay. So nanti kita akan cuba tengokkanlah, kaitkan dengan aktiviti kita nanti, kita akan dapat jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan profesionalisme. So ini antara ciri-ciri ataupun attribute yang terdapat dalam satu-satu profession. So dalam profession mengikut Greenwood, Walensky, Lubell, Biles dan banyak lagi pengkaji-pengkaji di barat yang khusus yang mengkaji tentang profesionalisme, profession, kerjaya, bidang kerjaya dan sebagainya, menggariskan ciri-ciri berikut. Okey, antaranya yang pertama, pendidikan mestilah memberi perkhidmatan yang unik yang bukan semua orang boleh buat. So cikgu-cikgu pendidikan kanak-kanak, saya percaya cikgu telah memilih satu bidang kerjaya, bidang profession yang sangat unik. Ya, kerana memberi perkhidmatan yang unik, yang tetap, yang diperlukan oleh masyarakat. Betul? Betul ke? Betul. Dah tak dengar suara. Betul. So itu ciri yang paling utama. Ya, yang menjadikan kita, kerjaya kita, mendidik pendidikan awal kanak-kanak ni sebagai satu profession. So, ciri yang kedua ialah berpengetahuan, berkemahiran tinggi dalam bidang. Betul kan? Cikgu mesti bukan sebarang orang. Cikgu mesti mempunyai pengetahuan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni. Kalau tidak, macam mana cikgu nak terlibat dalam bidang ni? Mesti akan sukar kalau tak ada ilmu, tak ada pengetahuan dalam bidang. Dan yang penting juga berkemahiran. Ya, berkemahiran yang tinggi. Bukan calon-calon orang lah. Mesti orang yang mahir, orang yang cekap dalam bidang ini. Baru boleh involve dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni. Ya, so cikgu juga merupakan satu kerjaya ataupun profession yang sangat dihormati. Sangat dihormati kerana adanya ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Dan bukan semua orang ada ilmu dalam bidang ni. Itu yang penting. Okey? So, yang ketiga. Okey? Yang ketiga iaitu mengikuti pendidikan dan latihan yang berpanjangan. Yang ini yang best ni. Mengikuti pendidikan dan latihan yang berpanjangan sama ada di kolej, di institusi, di universiti macam kita hari ni. Kita dah berpengalaman bertahun-tahun. Macam Cikgu Asmah tu, saya rasa Cikgu Asmah mungkin lebih daripada 20 tahun. Betul tak Cikgu Asmah? Cikgu Asmah orang lama ni dalam bidang ni. Cikgu Asmah berapa tahun dalam bidang ni Cikgu Asmah? Cikgu Asmah ada ke dengan kita? Okey, tak apa. Mungkin saya nak tanya Cikgu Loh Ekpoh. Cikgu Loh Ekpoh dah berapa tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak? Sudah 4 tahun. Okey, sudah 4 tahun. Saya pasti dalam tempoh 4 tahun tu, Cikgu Loh memang dah mahir dengan kanak-kanak, dengan konten kurikulum yang berkaitan dengan kanak-kanak. Betul Cikgu Poh? Ya. Cikgu Loh Ekpoh ni memang pengusaha atau guru tadika atau parent saja? Guru tadika saja. Yes, guru tadika saja. Guru tadika tu satu profession yang sangat dihormati Cikgu Poh. Okay? So, tahniah kerana ikut kita pada hari ini sebagai menambah pengetahuan cikgu mengikuti pendidikan latihan yang berpanjangan yang kita anjurkan dalam kursus hari ini. So, tahniah, terima kasih join kita Cikgu Loh Ekpoh. Thank you. Alright.
So, kita tengok ciri yang keempat. Ciri yang keempat ni yang orang selalu petikaikan kenapa guru tu bukan satu profession yang mulia. Ini yang kita nak tengok. Kerana ciri yang keempat ni ialah berautonomi, berkuasa penuh terhadap perkhidmatan yang diberikan. Kadang-kadang, dia cikgu tadika, dia guru besar tadika, tapi kerja buat dia orang petikaikan. Kata, apalah cikgu ni, teruk betul lah, tak profesional langsung, tak profesional langsung. Cikgu pun macam ni ke cikgu? Kenapa jadi begitu? Kerana dia tidak menunjukkan autonomi, kuasa penuhnya tentang perkhidmatan yang diberikan. So, walaupun cikgu Poh kata tadi, dia hanya cikgu tadika, tapi cikgu tadika ada autonomi sebagai cikgu tadika. So, cikgu tadika juga adalah satu profession yang sangat tinggi nilainya dalam masyarakat. So, kalau dia tak menunjukkan autonomi itu, maka orang dah tak respect dengan cikgu tadika. So, ciri yang keempat ni sangat penting ni. Menunjukkan autonomi, berkuasa penuh terhadap perkhidmatan yang diberikan. Jangan ada orang lain yang sengaja mempertikaikan kejaya dia. Ataupun senang-senang je nak kutuk-kutuk kerja dia. Kan semua orang kata, cikgu tadika? Alamak, cikgu tadika je. Alah, cikgu tadika apa nak susah? Tak payah belajar tinggi-tinggi. Nak ajar ABC 1, 2, 3 je. Tak perlu pun nak ambil degree. Betul? Selalu kan isu tu berlaku. Betul tak? Kita tanya cikgu Wan Syaratul Nabila. Betul. Wan cikgu juga kan? Cikgu juga. Ada tak orang memperlekehkan ke profession cikgu Wan? Betul. Doktor ramai yang Kan, cikgu tadika je, alamak, tak perlu pun pergi belajar dekat universiti nak jadi cikgu. Kan, cakap nak ajar ABC 1, 2, 3, alif bata, tu apa sangat. No. Okay. So, ciri yang keempat tu sangat-sangat penting. Yang meletakkan kita di mata masyarakat. Okay, kerana kita berkuasa penuh dengan perkhidmatan yang kita berikan. Alright, so kita balik kepada ciri yang kelima. Tanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. So, sebagai cikgu, sebagai pendidik, pendidik kanak-kanak, dia memang seorang yang sangat-sangat kita panggil accountability. Bertanggungjawab sepenuhnya. Okay? Bertanggungjawab sepenuhnya, terutamanya yang berkaitan dengan kanak-kanak yang diajarkan dia, terutama kepada apa yang diajarkannya, konten kurikulum yang disampaikan olehnya. So, dia kena bertanggungjawab. Dia kena ambil tanggungjawab itu sebagai bukti bahawa dia seorang yang profesional dalam bidangnya. Sebagai bukti bahawa kerjayanya ialah satu profesi yang sangat-sangat mulia. Kerana dia memegang tanggungjawab, memegang amanah. Apa juga keputusan yang dia buat, dia adalah orang yang bertanggungjawab, yang ber-accountability sepenuhnya terhadap apa juga tindakan yang diambil. Okey, adapun sekalipun dia memarahi murid dia ataupun dia mendeda murid dia, dia mesti ada alasan kenapa dia terpaksa marah murid dia, kenapa dia mendenda murid dia. So, dia kena ambil tanggungjawab tu, menjelaskan kepada waris, kepada ibu bapa, kenapa tindakan-tindakan tersebut diambil. Contohnya lah ya. Okey, so itu ciri yang ke-5. So, kita ada ciri yang ke-6. Ciri yang ke-6 ni saya sengaja boldkan dia. Ulatkan, besarkan dia sedikit. Walaupun dalam slide ni saya tak upaya nak besarkan macam mana. Okey, sekarang boleh besar ke? Nampak besar sikit tak? Ya, besar. Jelas. Oh, tak. Saya tak terfikir untuk enlargekan dia. Okey. Jenuh nak merenung kan. Saya sendiri pun kena merenung. Okey. So, ciri yang ke-6, kita ada kod etika. Inilah dia kita nak sebutkan sebagai profesionalisme. Profession yang profesional. Bukan calon-calon orang. Bukan sebarang orang boleh mengajar.
Bukan sembarang orang boleh jadi cikgu tadika atau boleh jadi pendidik pernikahan kanak-kanak. Kerana dia terikat perlu mematuhi kod etika. Ada piawaian, ada standard-standard tertentu yang menentukan tingkah laku beliau dalam masa dia menjalankan perkhidmatan dia sebagai pendidik awal kanak-kanak. So, ada kod yang menentukan standard kualiti tugasnya, tanggungjawab dia dalam dia memberikan perkhidmatan. Yang jelas, yang sistematik, yang menyokong sama sendiri, dan yang penting sekali kod etika ini maksudnya disahkan ataupun diiktiraf di dalam kalangan persatuan-persatuan terutamanya yang di peringkat antarabangsa seperti NAEYC. Nanti kita tengok. Note down dulu. Jot down dulu. NAEYC. Apa dia NAEYC? Boleh? Jot down? Nanti kita akan jumpa perkataan tu. Alright. So, itu kod etika. Dan yang terakhir, ciri atribut kita ialah mempunyai satu badan. Yang ni yang dikatakan profession. Kerjaya yang profesional mesti berada di bawah satu-satu badan tertentu ataupun organisasi-organisasi tertentu. Dari pelbagai peringkat jawatan kuasa dia, tugas dia, pasukan dia, dia tetapi mempunyai matlamat yang sama untuk meningkatkan imej profesion itu. Contohnya, kalau cikgu-cikgu, kita ada NUTP. Pernah dengar NUTP? Kesatuan Guru. Kita ada siapa-siapa dalam ni yang menjadi ahli mana-mana badan satuan. Saya tahu itu jawapan dia, saya dah ada dah. Yang dalam yang mengurus, yang mengorganisasikan semua perkara yang sama matlamat kita, iaitu meningkatkan imej profesion perguruan kita, imej kita sebagai pendidik pernikahan kanak-kanak. Yang saya tahulah dalam ni, Cikgu Hati ni memang ahli Persatuan Pengusaha Tadika Taska Kedah. Cikgu Zahati ni. InsyaAllah dengan ahli Persatuan Tadika Islam Malaysia. Yes, betul. Kita tetap juga berada, kalau macam saya, ahli Pertim Persatuan Tadika Islam Malaysia. Cikgu Asmah, jawatan kuasa Cikgu Asmah. Jadi Cikgu Asmah Tadika Mawadah Bisani. Ya. Cikgu Asmah jadi AJK Persatuan tak? Yang ni Cikgu Asmah yang lain, Dr. Yan. Ya. Oh, ya ke? Okey, Cikgu Asmah lain. Okey, kita tengok nama Cikgu Sabariah. Masih drive ke Cikgu Sabariah? Cikgu Faridah. Doktor, Cikgu Faridah dia ada, dia keluar sekejap untuk slot speech bersama guru. Sekejap nanti dia masuk balik Doktor. Okey, Cikgu Fazrilah. Cikgu Fazrilah ada bernaung di bawah mana-mana persatuan? Indirectly di bawah Pertim lah. Pertim. Okey, good. Kita ada 2 orang peserta kita yang dari Little Caliph. Siapa tu dari Little Caliph? Cikgu Fazrilah ya? Ya, kami ada berlima daripada Little Caliph. Oh ya, tapi saya tengok email tu ada 2 orang dari Little Caliph, iaitu Farhana Akilah juga, betul? Betul. Boleh saya tanya Cikgu Farhana Akilah dah berapa tahun dalam bidang ni? Ya? Dah setahun Puan. Oh, baru setahun. Okey. Masih muda remaja lah tu. Saya sorry saya tak dapat nak lihat gambarnya nanti Kita tengok video nanti. Tengok rupa masing-masing. Alright. So mungkin Cikgu Aimi Hidayah. Ada Cikgu Aimi Hidayah?
Cikgu Aini Hidayah dah berapa tahun dalam bidang ni? Okey, ada Cikgu Aini Hidayah? Tak ada. Okey, saya tanya seorang lagi. Mungkin Cikgu Kartika Ahad. Cikgu Kartika, ada Cikgu Kartika? Ada, Doktor. Okey, Cikgu Kartika dah berapa lama dalam bidang ni? Saya daripada 2016, insyaAllah. Okey, that means kita dah mungkin dalam 4 years macam tu? Ya, benar. Cikgu memang pengusaha atau guru besar atau apa? Saya di bawah Little Calypso. Mak juga di bawah Little Calypso. Okey. Ya. Little Calypso sendiri ada satu badan organisasi tak yang macam persatuan semua Little Calypso dalam Malaysia atau apa? Macam mana? Fazrilah? Ada persatuan yang mengumpulkan semua cikgu-cikgu dari Little Calypso? Technically semua cikgu Little Calypso memang di bawah satu kesatuan sebenarnya. Ya, okey. Well known sebagai apa? Little Calypso Teachers je. Setakat ni. Oh, begitu. So, badan itu yang akan menjaga kebajikan cikgu-cikgu Little Calypso, betul? Betul. So, apa-apa isu yang berkaitan gaji ke, laluan kerjaya ke, apa semua dibincangkan, disalurkan melalui persatuan itulah kan? Sepatutnya begitulah ya? Ya, yang bernaung di bawah HQ semua di bawah pengendalian HQ lah. Okey. So, okey, itu antara yang kita maksudkanlah dengan ciri ataupun yang terdapat dalam sesuatu profession yang ciri yang terakhir. Okey. So, berdasarkan ciri-ciri tersebut, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan profesionalisme? Ada siapa nak cuba jawab dulu? Siapa nak cuba jawab dulu? Apakah yang dimaksudkan dengan profesionalisme yang kita sedang bincangkan sekarang? Mungkin kita tanya Cikgu Zihui. Tim Zihui. Agak-agak apa maksud profesionalisme Cikgu Tim Zihui? Ya, selamat pagi, Doktor. Yes. According doktornya explanation, saya faham konsep profesionalisme itu maksudnya ada fungsi sosial yang penting. Lagi dia ada dia sepanjang ini ada pendidikan, kecekapan, kemahiran, latihan khas. Yes. Dalam sepanjang profesinya, sepanjang kejayanya. Kejayanya, ya. Yeah, very good. So, hampir tepat. Kita dapat yang tepat. Okay, so profesionalisme adalah sifat, kemampuan ataupun kemahiran atau cara bagaimana kita melaksanakan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya yang perlu dilakukannya sebagai seorang yang profesional. Okay? So, profesionalisme ni lebih merujuk kepada tingkah laku dia lah. Ya, apa yang ditampilkan olehnya. Ya, selaku seorang yang profesional. So, sekarang saya nak tanya. Cikgu seorang yang profesional ataupun tidak? Siapa nak cuba jawab? Cikgu Siti Nur Anis. Cikgu Siti Nur Anis. Saya tak tahu. Ya. Oh ya, Cikgu Husnida nak cuba.
Ya, Cikgu Husnida. Tak jadi nak jawab Cikgu Husnida? Doktor, saya tak dengar, tak clear. Oh, ya ke? Ya. Alah. Orang lain clear ke tak apa yang saya cakap ni? Saya dengar. Dengar. Okey. So, okey. Adakah kita merasakan yang profession kita sebagai pendidik pernikahan kanak-kanak ni adalah satu profession yang professional? Yes, it is. Yes, it is. Because kita menampilkan sifat-sifat, tingkah laku kita, kepakaran kita, kualiti kita sebagai seorang yang profesional. So, itulah yang dimaksudkan sebagai profesionalisme. Okay? So, saya ulang. Profesionalisme adalah tingkah laku, sifat-sifat yang kita tampilkan, yang kita tunjukkan, pengetahuan kita, kemahiran kita, tingkah laku kita, dan kepakaran kita dan termasuk kualiti kita sebagai seorang yang profesional seperti yang ditakrifkan oleh Longman pada 1987. So, sebagai seorang yang profesional, tadi saya dah sebut ciri yang kelima, kita terikat dengan kod etika. Ya, Cikgu Husnida masih tak dengar suara? Cikgu Husnida? Ya, Cikgu Husnida ada masalah lagi dari segi audio? Okey ke? Okey. So, kalau tak ada apa, kita teruskan dengan konsep etika kerja. Okey. Sebagai seorang yang profesional, kita terikat dengan kod etika. Tadi kan saya dah beritahu antara cirinya. So, dalam etika kerja, sebagai pendidik pernikahan kanak-kanak, kita terikat dengan 5 perkara ni. Inilah etika kerja kita. Inilah yang sepatutnya kita laksanakan. Yang pertama, menunaikan kewajipan kita kepada agama. Kepada bangsa kita. So, kalau yang Islam, dengan cara yang Islam lah. Kita menjadi pendidik pernikahan kanak-kanak ni adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Satu kerjaya yang sangat mulia. Kata orang, siapa yang jadi cikgu tadika ni, seolah-olah dia berada dalam ladang pahala. Ladang pahala bestnya. Okay? Kalau dia dapat melaksanakan kewajipannya sebaik mungkin sebagai pendidik. Apa yang dia ajar, ilmu yang disampaikan, insyaAllah dapat dimanfaatkan. Dan itulah yang menjadi ganjaran dia selepas dia meninggal esok. Sebagai ganjaran pahala kepadanya. So, bidang pernikahan kanak-kanak sebagai ladang pahala kepada cikgu. Kepada pendidik. Kepada pendidik awal kanak-kanak ni. Itu kalau dia dapat menunaikan kewajipan dia terhadap agama dia. Sebagai amanah yang dipikul. Tanggungjawab yang dipikul. Sebaik mungkin, so dia dapatlah ganjaran tersebut. So dalam konteks agama yang lain pun sama juga kan. Kalau mungkin kita tanya dengan Cikgu Pensi, Niam Pensi. Cikgu Niam Pensi. Cikgu Niam. Cikgu Niam Pensi ada dengan kita hari ni? Ada. Yes. Cikgu Niam beragama apa ya? Minta maaf kalau saya boleh tanya. Buddhis. Buddhis Okay, so Karen Sin. Oh, okay. Cikgu Karen lah kalau tu. Saya panggil Cikgu Karen je lah ya. Ya. Yes, Cikgu Karen. Cikgu Karen, kenapa Cikgu Karen jadi pendidik? Cikgu Karen memang cikgu tadika kan? Ya, cikgu tadika. Yes, kenapa jadi cikgu tadika? Suka kanak-kanak. Okey, bukan sekadar suka sahaja tetapi kita menyampaikan ilmu kepada mereka, betul? Betul. Kita membentuk mereka menjadi manusia yang lebih baik, betul? Ya. Yes, itu dalam konteks tanggungjawab kita terhadap moral anak-anak yang masih kecil yang memerlukan bimbingan kita sebagai orang dewasa, betul kan? Betul. So, okay, so itu antara etika kerja kita.
Yang kedua, kepentingan organisasi. Kita sebagai pendidik pendidikan kanak-kanak, kita kena jaga organisasi kita. Kita kena jaga tadika kita. Bukan atas dasar peribadi kerana mungkin itulah kerjaya kita, itulah periuk nasi kita. Tetapi demi kepentingan organisasi kita. Kalau tadi kita maklum dalam kumpulan ni ada 5 orang dari Little Caliph. Ada orang lama, ada orang baru dalam Little Caliph. So Little Caliph sendiri ada satu organisasi dan pendidik pendidikan kanak-kanak di Little Caliph tu mementingkan organisasi Little Caliph, bukan kepentingan peribadi. Setuju ke orang-orang Little Caliph? Ya, benar. Setuju. Kena jaga Little Caliph sebaik mungkin, betul kan? Betul. Korbankan kehendak peribadi, utamakan kehendak organisasi. Betul tu. Apa tagline Little Caliph? Benefiting from both worlds. Okay, benefiting for world kan. Okay, so yang ketiga, etika kerja kita kena bangga dengan kerjaya kita. Sampai hari ini, saya bangga saya jadi cikgu tadika. Saya sendiri. Saya bangga, saya suka dan saya sangat mencintai dunia pendidikan awal kanak-kanak. So, adakah anda sama dengan saya? Ya. Saya nak tanya Nurul Fauzana. Nurul Fauzana, nama hampir sama dengan saya. Nurul Fauzana cikgu juga? Nurul Fauzana? Ya, Doktor, betul. Saya guru di Tadika Kembali Cak Ditra di bawah ABS. Oh, di bawah ABS. So, adakah Cikgu Fauzana bangga dengan kerjaya cikgu sekarang? Ya, sudah. Yes, betul. Alhamdulillah. Itu antara etika kerja kita sebagai pendidik pendidikan kanak-kanak. Kena bangga dengan kerjaya kita. Walaupun mungkin orang pandang rendah dan sebagainya. No worry. Jangan risau. Jangan ambil kisah kerana bukan semua orang mampu menjadi pendidik pendidikan kanak-kanak. Okey, dan seterusnya, kesetiaan kepada kerja dan rasa kekitaan. Dalam kod etika kerja kita nanti kita akan tengok juga bagaimana kita perlu bertanggungjawab kepada orang di sekeliling kita. Kita setia dengan kerja kita dengan rasa bukan keseorangan, tapi ada rasa kekitaan. Kita bekerja dalam teamwork, kita bekerja dalam organisasi, kita bekerja dengan masyarakat, dengan keluarga. Bukan kita bekerja sendiri-sendiri. Ada orang kata kerja sendiri. Kerja sendiri kerja apa? Tak tahulah kerja sendiri. Ada duit, ada gaji. Ada gaji, ada kerja, ada gaji. Kan? Itu kerja sendiri. Tapi kita tidak. So, dan akhir sekali, sebagai etika kerja pendidikan awal kanak-kanak, mesti ada prestasi kerja yang cemerlang. Itu of course lah. Mesti ada prestasi kerja yang cemerlang. Okay? Barulah kita dihargai, barulah kita rasa dihormati dengan prestasi kerja yang cemerlang. Alright, kita teruskan sedikit lagi yang berkaitan dengan kod etika. Yang ini saya petik sikit dengan tata tertib profesion keguruan. Perlu mengekalkan integriti, moral. Itu tujuan kod etika. So, sebagai profesional, sebagai orang yang berkerjaya, yang profesional, dia mesti terikat dengan kod etika profesionnya. So, kalau kita dengan kod etika pendidik pendidikan awal kanak-kanak. So, inilah dia, apa dia kod etika pendidikan ataupun kod etika pendidik pendidikan awal kanak-kanak. Menurut NAEYC tadi. Saya dah sebutkan apa dia NAEYC. Kita minta Cikgu Syafina jelaskan apa dia NAEYC. Cikgu Syafina? Ya, saya. Satu badan, apa maksud NAEYC tu?
National Association for Education of Young Children. Yes, this is the badan yang menjadi guideline kepada kita ya. Apa-apa reference, apa-apa yang kita nak tahu tentang pendidikan kanak-kanak, kita refer je organisation ni. Okay, NAUYC ini. Kerana di bawah ni juga ada kod etika yang digariskan olehnya. Inilah dia kod etika pendidik pendidikan kanak-kanak, iaitu menunaikan tanggungjawab terhadap 4 benda ni. Siapa? Kod etika kita yang pertama, tanggungjawab terhadap kanak-kanak. Terhadap kanak-kanak, terhadap murid kita. Okay, so sebagai pendidik kanak-kanak, inilah dia tanggungjawab yang pertama yang terpenting sekali, iaitu menunaikan tanggungjawab terhadap kanak-kanak. Yang kedua, ibu bapa. Kita bukan ajar anak-anak mereka sahaja, tapi sebenarnya sebagai pendidik kanak-kanak ni, kita juga sebenarnya bertanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Kan? Seolah-olah macam kita pun kena jadi cikgu kepada mak ayah mereka juga. Bukan kepada anak-anak saja. Kan? So, kita ada tanggungjawab kita selain daripada kanak-kanak, iaitu kepada ibu ayah, kepada ibu bapa, kepada murid-murid kita. Kepada parents, kepada murid-murid kita. So, tanggungjawab yang ketiga dalam kod etika pendidik kanak-kanak ni, kita juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara kita. Sebab tu, bila kita kerjaya kita ataupun profession kita sebagai pendidik kanak-kanak ni dipertikaikan dalam kalangan masyarakat ataupun diperlekehkan so kita kena bangkit dan kita kena perjelaskan apa profession kita sebenarnya. Okay? So tanggungjawab kita kepada masyarakat, kita kena jugalah memberi sumbangan kepada ahli masyarakat, terutama yang di keliling tadika kita lah. Kita tak bolehlah kita buka tadika di situ tapi kiri kanan pun kita tak kenal jiran kita. Kan? Apa komuniti yang terdekat dengan kita pun kita tak ambil tahu. Tak bolehlah So kita kena ada tanggungjawab tu. Kena memberi sumbangan juga kepada masyarakat Dalam arti kata lain, kita perlu bertanggungjawab menunaikan tanggungjawab kita juga terhadap negara kita. Dan terakhir sekali, tanggungjawab kita kepada rakan sejawat dalam profession kita ni. Rakan sejawat dan profession kita itself. Kita tak boleh lepas dari tanggungjawab tersebut. Kerana kita bukan bekerja sendiri. Kita ada organisasi. Kita ada orang lain yang bekerja bersama dengan kita. Kalau kita bos, kita sebagai principal, kita sebagai guru besar, kita ada cikgu-cikgu di bawah kita. Kalau kita sebagai cikgu, kita ada bos kita. Guru besar kita. Kita ada mungkin tukang masak di tadika kita. Kita mungkin ada cleaner di tadika kita. So, itu semua dianggap sebagai rakan sejawat kita. Orang-orang yang berada dalam bidang kerja kita. Yang sama-sama menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam profession ini. Dalam kerjaya sebagai pendidik kanak-kanak ni. So, this is all the 4 kod etika yang kita kena ni. Okay. So, yang ni sambil-sambil saya dah bincangkan ni. Adakah guru seorang yang profesional? Tadi ada dah kawan dia jawab. Mengapa imej profession perguruan merosot dalam kalangan masyarakat? Kenapa masyarakat memperlekehkan kerjaya kita? Profession kita sebagai pendidik kanak-kanak. Ada siapa-siapa nak bagi pandangan satu lagi? Mungkin Cikgu Hamizah. Cikgu Hamizah dah jadi cikgu ke belum? Belum, Doktor. Saya baru habis intern diploma pendidikan awal kanak-kanak. Okey, di mana? Di Kolej Pendidikan Perdana. Oh, alright. Di Damansara? Shah Alam. Oh, di Shah Alam. Baru selesai intern? Taska sekarang tak buka. Jadinya kami buat online je. Habis 6 Disember ni. Oh, okay. That means masih dalam berkursus lagi, masih dalam intern lagi lah. Dalam tempoh intern lagi.
Betul. Alhamdulillah dapat join juga ya kursus ni ya. Alhamdulillah. 2 in 1 lah ni. Nanti habis intern dapat diploma, habis kursus ni dapat CJ Executive. Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Ijaz ni kena relatif juga ni dengan saya ni. Buka buku ke rama-rama ke tak tahulah. Okey Ijaz ya. Okey. So, Alhamdulillah Ija belum bergelar cikgu tetapi nampaknya Ija berminat untuk kursus ini. Alhamdulillah. Agak-agak Ija lah nanti bila dah jadi cikgu ni apa pandangan masyarakat kepada Ija? Rasa-rasa orang respect dah Ija sebagai cikgu tadika. Takut pula nak cakap sebab tak ada pengalaman lagi. Tak berani nak jawab. Kita bagi orang yang lama lah yang berani sikit. Mungkin Cikgu Mazlina Manaf. Thank you Ija. Apa pandangan Cikgu Mazlina? Kenapa image profession perguruan terutamanya pendidik awal kanak-kanak ni dipandang remeh atau dipandang rendah lah oleh masyarakat? Okey. Boleh dengar? Betul boleh dengar? Pandangan lah kan. Sebab mungkin sebab guru tadika ni kan guru yang untuk kanak-kanak kecil. So benda tu dan kita rasa dia pun pandang kecil je kita. Pandang kecil je. Kalau walaupun kita ada ijazah ke, tapi bila kita kata kita buka tadika tu orang akan pandang tadika je. Tadika, cikgu tadika je. Mudah jugalah kalau nak ayat tu yang tak tahan tu kan. Betul. Sebab kalau nak handle cikgu-cikgu pun kata cikgu je, jadi cikgu tadika je. Jadi kata kita kena ubah lah sebenarnya. Kalau betul ada guru tadika tu adalah orang yang pertama lah selain ibu bapa yang memberi yang basic tu. Jadi kena ubah kita punya cara pandang lah. Dengan masyarakat tu kan kita patut. Betul. Kalau di overseas Cikgu Mazlina, kalau di overseas kalau ini pengalaman saya sendirilah ya. Saya ada pengalaman pergi ke sebuah tadika di dalam universiti di Australia. Mereka sangat respect kepada cikgu kerana cikgu di situ bukan cikgu yang lepasan sekolah tau, lepasan SPM. Itu mungkin yang silap dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Habis sekolah okey jadi cikgu tadika. So kalau di overseas orang yang dah bersara jadi cikgu tadika. Dan orang yang bersara tu bukan calon-calon orang. Ya? Profesor, doktor, PhD yang pemegang PhD duduk dalam sebagai guru di tadika di sana. So bila profesor yang turun ke tadika baru orang nak respect kot ya. Dr. Fauziah ya. Prof Fauziah ada dengan kita lagi? Prof kalau turun ke tadika baru orang buka mata ya. Baru orang respect. Sebenarnya guru tadika di luar negara imam dia kena ada masters ataupun PhD. Yes. Dia belajar asas. Ya, sebab mereka tak faham bahawa untuk mengajar kanak-kanak dia more difficult rather than mengajar orang dewasa. Lebih mencabar, lebih susah sebenarnya untuk menangani kerenah tingkah laku ya untuk mengajar seorang kanak-kanak berbanding nak mengajar orang dewasa kan. Cabarannya lagi hebat, lagi dahsyat. Kena belajar psikologi, kena faham betul-betul kanak-kanak kan. Barulah kita dapat memberi ilmu kepada mereka. So, okay. Thank you Dr. Fauziah. Thank you Prof. Fauziah untuk join kita. Masih beri pandangan kepada kita. Okay. So, we move to kita dah ada setengah jam je lagi. Hampir setengah jam untuk kita habiskan. Kita pergi kepada ciri-ciri profesional pendidik awal kanak-kanak. So, sebagai orang yang profesional dalam profesi perguruan, dalam kerjaya sebagai pendidik awal kanak-kanak, apakah agak-agaknya perlu ada, ciri-ciri yang perlu ada
dalam diri seorang pendidik pendidik awal kanak-kanak? Ciri-ciri profesional yang perlu ada. Agak-agaknya apa? Sebelum tu, kita jawab jawapan ni dulu. Soalan ni dulu. Siapakah sebenarnya pendidik awal kanak-kanak? Siapa sebenarnya kita ni? Siapa yang belum jawab? Cikgu Fatimah Az-Zahra. Cikgu Fatimah Az-Zahra. By the time cukup 2 jam ni, cukup semua 23 nama saya panggil. Cikgu Fatimah Az-Zahra ada? Ya, saya. Okey. Siapa sebenarnya pendidik awal kanak-kanak ni? Pendapat saya lah. Tadika sebenarnya. Ya? Guru tadika sebenarnya. Guru tadika lah. Kalau pendidik taska pula macam mana? Pendidik taska. Pengasuh taska? Pengasuh taska tu macam lebih kepada disiplin diri dia. Bukan dari segi pengajaran. Okey. So, pendidik, saya letak situ siapakah pendidik PAKK? Siapakah pendidik pendidikan awal kanak-kanak? So, pendidik di situ termasuklah cikgu tadika. Awal kanak-kanak tu dari lahir tau. Dari lahir hingga 8 tahun. Itu terms untuk awal kanak-kanak mengikut NEYC tadilah. So, termasuk guru tadika dan juga pengasuh di taska. Kita panggil juga pendidik taska. Sebab dia bukan saja mengajar, dia lebih kepada mendidik. Mendidik kanak-kanak. So, kita tengok jawapannya. Tada! Pendidik PKK sebenarnya adalah pengganti ibu bapa. Guru kedua kepada kanak-kanak. Selepas ibu bapa. Setuju? Setuju. Okey. Tetapi dia ada ciri profesionalisme. Berbanding dengan ibu bapa. Apa dia ciri profesionalismenya? Mestilah seorang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan kanak-kanak ni. Berkemahiran dalam pengajaran dan perkembangan kanak-kanak. So, dia akan menjadi pendidik yang profesional. Alright? Dia mesti juga berpengetahuan dalam bidang pengasuhan. Tadi dalam bidang pendidikan kan? Itu cikgu tadika lah. Tapi kalau dia berpengetahuan dalam bidang pengasuhan, maka dia ada mungkin pendidik ataupun pengasuh taska. Okey? Yang profesional. Boleh juga jadi pengasuh taska macam yang di rumah tu kan? Makcik, mak saudara ataupun nenek menjadi mengasuh juga. Mengasuh di rumah. Tapi dia profesional ke tak? Dia kerja juga. Kerja mengasuh. Tak. Yang makcik-makcik yang mengasuh kat rumah tu. Tak. Tak kan? Sebab dia sekadar mengasuh. Dia bukan seorang yang profesional. Okey? So, jelas kat sini? Okey. Dia mesti berpengetahuan dalam bidang pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak. In the other words, dia memang ada pendidikan. Berkemahiran tinggi. Dan yang penting sekali, sebagai ciri pendidik yang profesional, dia mesti memahami keperluan dan psikologi kanak-kanak. Okey, yang ni Cikgu Rohaya boleh jawab. Sebab Cikgu Rohaya dah habiskan degree kan, Cikgu Rohaya? Diam je Cikgu Rohaya ni. Cikgu Rohaya saya respect. Memang mesti arif dan sangat pakar dalam psikologi kanak-kanak. Saya tak ada. Sangat masih tercakap lagi. Okey, dah sangat memahami keperluan kanak-kanak kan? Sebab dah lama sangat dalam bidang ni. Ya Cikgu Rohaya ya? Syukur masih boleh bertahan ya. Dan sentiasa meningkatkan ilmu. So,
Alright. Sebab cinta tu masih menebal. Ya? Sebab cinta Apa kecintaan cikgu? pada dunia anak tu masih menebal. Sebab kecintaan pada Ya. dunia anak tu masih menebal. Ya, kecintaan yang sangat tebal kepada kanak-kanak kan. Itu antara elemen yang unik. Ya, dalam perkhidmatan kita ni. Kita ada satu orang kata sense yang sangat sayang dan cintakan kanak-kanak. Itu yang menjadikan kita istimewa kan. Lain dari yang lain ya, pendidik awal kanak-kanak ni. So, ini ciri pendidik yang berkualiti. Selalu orang kata, seorang yang profesional mesti ada kualiti. Ada prestasi kerja yang sangat cemerlang. So, kualitinya dilihat dari 3 aspek ini. Ilmu pengetahuan, kemahiran dan sosial dia. Kepribadian dia. Okey? So, kita tengok detail tentang ciri pendidik yang profesional dalam 3 aspek tadi. So, sebagai seorang yang profesional, dari segi pengetahuannya, dia mesti mahir, memang menguasai sepenuhnya kandungan tentang pengetahuan tentang apa yang akan diajarkannya. Apa subjek, tunjang, komponen apa yang diajarkan. Pengetahuan tentang kandungan, konten, sesuatu perkara, tentang tingkah laku kanak-kanak ke dan sebagainya. Dia memang ada ilmu. Kalau sebut tentang special needs children, special needs education, dia tahu tentang apa dia tentang pendidikan khas ataupun murid-murid berkeperluan khas. So, dia tahu tentang itu. So, itulah dia menjadikan dia seorang yang profesional. Ya. Dia memang ada ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara itu. Tentang pedagogi, tentang bagaimana teknik, approach, metod yang nak digunakan untuk menyampaikan ilmu. So, dia juga ada kemahiran, ada pengetahuan tentang pedagogi. Pengetahuan tentang bahan sumber pengajaran, apa yang baik, apa yang bagus, apa yang menjimatkan, apa yang kreatif dan sebagainya. Dia ada ilmu tentang penyediaan bahan pengajaran dan sebagainya. Ya. Juga satu elemen yang tidak boleh tidak, seperti apa yang kita ikuti hari ini, kita mesti ada ilmu tentang teknologi. Hari ini tahniah, semua berjaya masuk dalam Webex, dalam Cisco Webex. Mengikuti kursus secara online. Tahniah. Okey, bermaksud cikgu semua sudah menguasai teknologi. Saya happy sangat, saya juga gembira kerana saya dapat share slide bersama dengan cikgu hari ini dengan jayanya. Kalau tidak, sedih saya ya, sebab dah bersekian lama, dah hampir seminggu lebih saya touch up kita punya slide hari ini ya, modul kita hari ini. Alright, so dalam aspek kemahiran pula, seorang ciri seorang pendidik PKK yang profesional, dia mesti berkemahiran. Mesti berkemahiran dalam merancang PDP. Kalau cikgu tu memang nak kena buat lesson plan lah. Tak bolehlah terus-terus walaupun dia mahir, walaupun dia expert, dah mengajar 10-20 tahun. Tapi dia tidak akan jadi profesional. Dia tidak akan jadi hebat dengan terus mengajar begitu tanpa merancang. So, dia kena buat perancangan. Mesti ada lesson plan. Walaupun dia dah mengajar berpuluh-puluh tahun. Okay? So, itu kemahirannya dalam mengurus PDP juga. Dalam merancang, mengurus, melaksanakan PDP. Dengan berkesan. Dengan mantap kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya berjaya lah. Menguasai sesuatu kemahiran. Dia mahir dalam memilih strategi-strategi yang berkesan, yang bertepatan dengan keperluan muridnya. Boleh merangsang PDP, stimulate murid-murid dia, seronok belajar, bersemangat sentiasa ke sekolah. Itu kemahiran guru yang patut ada sebagai guru yang profesional lah, sebagai pendidik PKK yang profesional. Selain daripada menguasai kemahiran teknologi, kemahiran-kemahiran lain, kemahiran generik, kemahiran asas seperti kemahiran berfikir, yang soft skill yang lain lah kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran memimpin, kemahiran berkomunikasi, itu semua kemahiran-kemahiran generik yang perlu ada dalam diri seorang pendidik PKK yang profesional. Dan walaupun dia bukan seorang kaunselor,
Tapi dalam masa yang sama, pendidik PAKK juga merupakan seorang yang berkemahiran dalam kaunseling. Maksudnya memberi bimbingan, ya, memberi hikmat nasihat, ya, bukan kepada murid-murid je. Mungkin cikgu tadika juga diminta nasihat oleh ibu bapa, kan. Ada ibu bapa, ada parents yang ada masalah rumah tangga misalnya. Ada masalah macam mana nak bantu anak dia di rumah misalnya. So, dia merujuk kepada cikgu tadika lah. So, jadi cikgu tadika perlu ada kemahiran kaunseling. Ya. Dan juga perlu mahir dalam menilai PDP. Mahir dalam menilai PDP maksudnya dia dah mahir mengajar tapi dia kena sentiasa reflect pengajaran dia, menilai pengajaran dia baik ke, berkesan ke, patut diteruskan ke atau patut diubah teknik ataupun metod pengajaran yang agar lebih menarik, lebih interaktif, lebih digemari, lebih disukai oleh kanak-kanak dia. Lebih mudah untuk kanak-kanak dia menguasai pembelajaran. Okey, so aspek yang tidak semestinya dipinggirkan, pasti untuk menjadi pendidik yang profesional, dia mestilah berketerampilan, mempunyai sahsiah yang baik. Sebagai individu yang menjadi role model kepada murid-muridnya, dia mestilah seorang yang bertakwa. Tadi kepada kewajipan kepada agama tadi, ini dalam konteks Islam, kita sebut sebagai bertakwa lah. Okay, kalau dalam yang bukan Muslim, yang bukan Islam, mungkin dia yang baiklah dalam konteks agama dia. Okay, berakhlak maksudnya bertingkah laku yang baik, yang mulia, berpribadi mulia, mempunyai komitmen yang tinggi, bersopan santun, bersikap positif sentiasa, tidaklah orang bagi satu kerja je, alah reject, tak nak lah. Pasif, tak nak. Sentiasa positif, sentiasa bersemangat. Okay, dan akhir sekali, seorang yang sentiasa mengamalkan budaya ilmu. Seperti yang kita buat hari ini lah. Kita sentiasa mengamalkan budaya ilmu. Kita sentiasa mencari ilmu, mendapatkan ilmu, menyebarluaskan ilmu, menyampaikan ilmu dan harapnya ilmu itulah jadi ganjaran pahala untuk kita. InsyaAllah. Okay, so ada 3 elemen, 3 aspek yang kita boleh lihat sebagai ciri pendidik yang profesional. So far okey ke? Saya mengejar masa dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita ambil sikit masa untuk kita tengok video. Nampak dah dengar dah. Mula-mula dengar suara budak-budak je. Ujung-ujung dah dengar suara cikgu. Okey. Right, itu sebagai sampling video saja. Just nak ambil sikit. Okey. Saya ada senarai semak ni. Untuk senarai semak sendiri sebagai aktiviti refleksi kita. Okey, nak melihat bagaimana kita telah menguasai ciri kita sebagai pendidik yang profesional. Tetapi saya rasa saya tak perlu share di sini. Saya takut nanti video kita ataupun slide kita ni akan terganggu. Saya akan share dalam WhatsApp group. Okey cikgu? Nanti cikgu boleh print dan cikgu boleh tandakan. Boleh semua? Boleh. Okey. InsyaAllah. Saya akan sharekan dokumennya dalam WhatsApp group. So, Cik dan Puan boleh print out dan tandalah sebagai refleksikan diri. Nak menilai sama ada kita ni betul-betul seorang yang profesional ataupun tidak. Ada ciri-ciri profesionalisme di situ. Saya dah list down dalam checklist tu 20 item untuk cikgu tandakan yes or no. Ya ataupun tidak saja. So nanti kita buat kemudian ya. Alright. So kita teruskan sikit lagi. Tajuk kita yang terakhir. Okay, apakah strategi peningkatan profesionalisme pendidik PAKK? Apa
apa yang patut kita buat untuk meningkatkan profesionalisme pendidik PKK ni? Okay, bagaimana kita nak buat? Bagaimana untuk kita meningkatkan profesionalisme kita? Nama siapa yang saya belum panggil? Kita ada Faraliza. Ya, saya Doktor. Cikgu Faraliza. Ya, Cikgu Faraliza ambil modul 1 saja kan? Terlepas saya ingatkan lepas satu modul baru daftar modul lain. Rupanya dia kena sekali pilih. Saya pun terlepas. Okay, it's okay. So, nama cikgu memang top sekali dalam top list. So, saya nak tengok apa cadangan cikgu sebenarnya. Apa yang cikgu rasa patut buat untuk meningkatkan strategi, untuk meningkatkan profesionalisme. Okey, pada pendapat saya lah. Okey, setiap guru-guru perlu menambah ilmu ataupun menambah ilmu untuk dapatkan sijil-sijil tambahan bagi meningkatkan profesionalisme lah. Ini salah satu caranya lah ikut kursus ni. Ya, betul. Ini buktinya sebab tu modul ni jadi modul yang pertama. Dr. Fauzi ada senyum-senyum dah tu. Setepat sekali jawapan Cikgu Faraliza tu. Dengan satu cara menambah ilmu, meningkatkan pengetahuan kita dengan mengikuti kursus-kursus seperti ini. Walaupun dah ada degree, dah ada diploma, dah ada degree, dah 20 tahun pun dalam bidang, tetapi sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, sentiasa ikuti perkembangan-perkembangan terkini kan. Isu-isu trend, cabaran-cabaran terkini kita tak terlepas walaupun kita dah orang kata otai dalam bidang. Otai dalam bidang. Siapa otai dalam bidang dalam grup ini? Tengok orang yang lama dalam grup ni. Rasanya Cikgu Faridah kot. Cikgu Faridah otai ni dalam ni. Cikgu Mazlina, orang lama juga ni. Cikgu Mazlina. Cikgu Zahatini lah. Nampak Cikgu Zahatini lah yang antara yang lama dengan Cikgu Zihui. Zihui. Cikgu Rohaya ni, geng-geng saya ni. Cikgu Sabariah Faridah. Orang-orang lama dalam bidang ni. Okay. So, walaupun lama, tapi sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menjadi lebih profesional. Alright. So, kita tengok. Ini saya sebenarnya dah sediakan aktiviti kumpulan. Tapi kita ada left around 15 minit saja lagi. So, kita cadangkan teruslah kat sini. Tadi Cikgu Faraliza dah bagi satu cadangan dengan menambah ilmu ikut kursus-kursus, ikut bengkel, seminar dan sebagainya. Seperti yang kita ikut sekarang, kursus eksekutif ni, sijil eksekutif ni. Ada cadangan lain tak? Bagaimana strategi yang kita patut buat untuk meningkatkan profesionalisme kita? Ada cadangan lain? Saya letak 3 cadangan kat situ. Satu dah dijawab oleh Cikgu Faraliza. Mungkin Cikgu Amira Fatimah. Cikgu Amira Fatimah tak ada dalam ni. Cikgu BPC. Cikgu B. Hai, Doktor. Yes, Cikgu Jess B. Yang diam je. I punya cadangan tentang kalau parents kita kena juga habaq mereka tentang kita punya pelajaran tentang dengan kanak-kanak. Apa kita yang ajar. Kita libatkan parents ke maksudnya? Ya. Kita kena habaq mereka lah. Macam yang kita apa aja, so kanak-kanak dapat apa, so parents pun kena meningkatkan lah. So mereka baru faham hormat macam mana hormat kita. Yalah kan. Kalau tidak dia lihat dari jauh je, dia tak faham kerja kita macam mana kan. Dia tahu nak kritik saja kita right. Dia nak komen ini tapi sekarang PKPB ni duduk di rumah baru dia tahu jadi cikgu macam mana. Mereka ingat senang aja ABC saja. Lain. Betul ya? Ya. Itu saya punya cadangan. Thank you Cikgu B. Sekarang bila dah sekolah terpaksa ditutup, tadika, taska semua ditutup,
sekolah ditutup, murid-murid semua dah jadi murid-murid di rumah, ada home based learning, mak ayah yang jadi cikgu pula sekarang, baru tahu cikgu macam mana kan. Asyik nak marah cikgu je, asyik nak kutuk cikgu je kan, nak komen itu, nak komen ini kan, nak komplain itu, komplain ini. Sekarang sampai ada satu yang terkini saya dapat semalam, ada yang kata selama ini saya fikir cikgu yang garang, rupanya mak saya lagi garang bila jadi cikgu. Kan? So, mungkin dengan melibatkan ibu bapa, adanya pemuafakatan ibu bapa, mungkin melalui PIBG. Mungkin kita bernaung di bawah persatuan-persatuan juga boleh meningkatkan profesionalisme kita. Dengan cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan, aktiviti persatuan, ataupun dengan cadangan Cikgu B tadi, melibatkan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti PDP, barulah ibu bapa dapat lebih hormat kepada kerjaya profesion kita sebagai pendidik awal kanak-kanak. Barulah mereka betul-betul memahami apa itu tugas sebagai pendidik awal kanak-kanak, sebagai guru tadika, sebagai pengasuh taska, bila mereka berada dalam bidang kita. Okay? So, thank you Cikgu B. Ada pilihan cadangan yang terakhir. Saya nak dengar suara Cikgu Fazilah, Cikgu Nurjanah. Cikgu Nurjanah. Salam. Cikgu Jannah boleh cadangkan apa satu lagi yang boleh kita buat? Boleh, bismillah. Cadangan saya macam selain setiap guru perlu belajar tentang knowledge pendidikan awal, macam mana nak handle setiap tahap pendidikan anak-anak, macam mana nak capai objektif anak-anak tu dalam akademik mereka dan sebagainya, akademik, sosial, sosial emosi. Setiap guru bukan sahaja guru besar dan pihak management perlu dilatih untuk kita panggil macam standard people procedure lah, cara profesional berurusan dengan ibu bapa. Yes. Maksudnya dalam setiap perkara. Bila ada ibu bapa yang datang ke sekolah untuk melawat sekolah, macam mana setiap guru tu perlu react, menunjukkan maksudnya cara profesional mereka lah, dari sudut etika pemakaian, dari sudut etika bercakap, lagi sudut menjawab WhatsApp, dari sudut dia ada copywriting yang tertentu yang standard. Bukan macam jawab suka hati, kalau cikgu ni bahasa macam ni. So benda tu sangat mengundang ataupun membawa kepercayaan ataupun respect yang lebih daripada ibu bapa lah. Macam Alhamdulillah kami di sekolah ataupun banyak literalis. Saya pun ambil literalis, Alhamdulillah. So macam kita buat this professional way in communicating with the parents, we don't know lah orang-orang sekeliling macam mana melihat setiap guru ke family ke apa. Tapi ibu bapa tu sendiri dia punya respect sangat tinggi lah. Dia sendiri berurusan dengan kita secara in a very professional and proper etiquette lah. Dia orang tak. Yes, that's right. It's important dalam organisasi event pendidikan awal kanak-kanak. Betul. Kita yang menentukan image kita. Betul. So benda tu latih lah. Kita tak boleh biarkan cikgu masuk macam-macam background. Terus suka hati dia. Yes. Jawab secara suka hati tu tak boleh lah. Benda tu perlukan ilmu juga. Ya, dia terikat dengan etiket tadi lah ya. Ada etika kerja yang sangat profesional, so that kita akan jadi lebih profesional dalam bidang ni. Betul, insyaAllah. Maksudnya bukan sahaja dengan kanak-kanak tu sendiri, tapi kepada ibu bapa atau mana-mana pelanggan yang nak datang melawat. Dengan komuniti, dengan masyarakat juga as well ya. Betul. Yes. Thank you. Pandangan sangat benar kepada Cikgu Nurjanah. Thank you. So, okay. Sebenarnya ada 5 perkara. Masa kita dah hampir cemburu. So, kita pun dah hampir ke slide yang terakhir, yang terakhir. So, inilah strategi yang kita cadangkan. Strategi yang pertama, kita sendiri kena reflect pada diri kita. Cikgu Syafina nak cakap apa-apa ke? Cikgu Syafina? Ya, saya. Ya, ada nak bagi pandangan? Belum lagi, insyaAllah.
Okey, kita tengok slide ini dulu ya. Okey, ini antara 5 strategi yang digariskan bagaimana untuk kita meningkatkan profesionalisme kita ya. So, melalui yang pertama sekali, back to diri kita. Kita sentiasa kena muhasabah diri kita. Kita kena sentiasa reflectkan diri. Kita kena sentiasa check, counter check diri kita. Setakat mana kerjaya kita hari ini, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan demi profession kita yang mulia ini. Okay? So yang kedua, peningkatan diri. Inilah yang kita sedang buat hari ini, budaya ilmu. Ya, mungkin ada someone yang kena offkan dulu mic. Offkan mic dulu. Alright. So untuk peningkatan diri itu, mungkin Cikgu Syafina kena mutekan dulu mic. Alright. Okay. So, tolong offkan mic dulu Cikgu Syafina. Boleh? Offkan mic Cikgu. Alright. Okay. So, mulai peningkatan diri ini mulai budaya ilmu yang kita sedang buat sekarang. Kita ikut kursus, kita ikut tambah lagi educational background kita dengan ambil degree, diploma, degree dan sebagainya ya. Kita tambah dari segi peningkatan ilmu kita tu kerana ilmu ni sentiasa luas, sentiasa berubah, sentiasa bertambah. So kita kena kejar ilmu, dapatkan ilmu-ilmu yang terkini ya. Dan salah satunya juga melalui pembelajaran lah, macam hari ni kita buat online course kan, dengan ikut kursus-kursus ya secara online. Dan peningkatan diri boleh melalui pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, triple L. Okey, dengan mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat, online learning dan sebagainya, lifelong learning. Seterusnya yang ketiga strateginya ialah dengan latihan dalam perkhidmatan. So I think Little Caliph ada their own CPD. Ada kursus-kursus pendek, short course yang diuruskan oleh organisasi, oleh persatuan dan sebagainya. So jangan terlepas untuk mengikuti latihan-latihan dalam perkhidmatan. Ikutlah kursus sebanyak mungkin kerana ilmu ni tak pernah rugi. Ilmu ni selagi mana kita gali, selagi tu banyak yang kita belum dapat. So, dapatkan ilmu sebanyak yang mungkin. Mungkin melalui inilah macam contoh program kita ni sebagai CPD, sebagai Continuous Professional Development course yang kita beri untuk meningkatkan profesionalisme kita. Dan of course, dari strategi yang keempat iaitu dengan cara berkolaboratif. Collaborate dengan the other. Dengan orang-orang di sekeliling kita dengan kawan-kawan rakan sejawat kita di tadika-tadika yang lain. Wujudkan networking yang sebanyak mungkin dengan mana-mana badan dengan mana-mana persatuan untuk kita dapatkan ilmu, tingkatkan profesionalisme kita. Dan dalam konteks pendidikan kita ada satu elemen penyelidikan. Okay, kalau dalam konteks pendidikan kita ada penyelidikan tindakan. Mungkin yang ni kena bagi kos yang lain lah Prof. Fauziah mungkin akan bincangkanlah benda ni. Mungkin in future kita akan anjurkan penyelidikan tindakan untuk mengkaji amalan practices kita dalam bidang kerjaya kita ni, dalam profession kita. So kita ada kajian tindakan yang kita boleh reflect kepada pengajaran amalan practices kita dalam PDP kita dalam kelas dengan murid-murid kita di tadika maupun di taska. Tak ada masalah kalau kita nak buat penyidikan tindakan juga di taska. So I think sebagai end of the session, inilah rumusan tentang kandungan murid kita. So saya harap segala apa yang saya sampaikan ini cukup memberi manfaat. Dengan 3 tajuk utama ni, saya ulang balik. Tajuk kita yang pertama tentang konsep profesionalisme. Sebelum tu kita perkenalkan apa itu maksudnya professional, profession, professional dan profesionalisme.
So, tajuk kita yang kedua tentang ciri profesionalisme pendidik PAKK. Kita ada berapa ciri? Tiga aspek utama. Siapa boleh maklumkan balik? Kita minta Cikgu Syafina tadi. Cikgu Syafina tolong rumuskan ada berapa ciri, berapa domain, berapa aspek utama yang kita nak tentukan ciri profesionalisme pendidik awal kanak-kanak. Dari aspek apa? Cikgu Syafina boleh? Dari aspek ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan kita. Yang kedua? Kemahiran kita, yes, good. Dan yang terakhir, yang ketiga? Dari segi kepribadian kita, sahsiah kita, ya, tingkah laku kita, ya, sebab kita adalah role model kepada murid-murid kita. Okay? So, itu untuk tajuk yang kedua. So, tajuk yang terakhir, kita ada berapa strategi? Kita minta Cikgu... saya rasa ada seorang nama Cikgu Syamimi, Nurhani Syamimi. Cikgu Nurhani Syamimi ada? Ya, ada. Cukup lengkap bila nama Cikgu Syamimi disebut, semua nama saya dah sebut. Okey, Cikgu Syamimi, namakan balik 5 strategi yang kita dah sarankan tadi untuk meningkatkan profesionalisme pendidik awal kanak-kanak. Muhasabah diri atau refleksikan diri. Yes. Peningkatan ke diri. Kata ilmu lah, ya. Okey. Latihan dalam perkhidmatan. Kolaboratif atau sharing session. Penyelidikan tindakan. Ya, bagus. Dapat markah penuh ni Cikgu Anis. Nasib baik kita tak ada exam. Okey, yang menariknya kursus kita ni tak ada assignment dan tak ada exam. Itu yang best tu kan. Belajar tak ada exam kan. Tapi kita ada penilaian berterusan. Kita sentiasa nilai cikgu-cikgu sepanjang kos kita. InsyaAllah dengan pemahaman cikgu, InsyaAllah saya harap cikgu jelas apa yang saya cuba sampaikan dalam modul yang pertama ni. Ini antara rujukan yang dibuat. InsyaAllah sebenarnya ada lebih lagi rujukan. So saya letakkan 2 saja. So Aunty Dan. Assalamualaikum. Doktor. Ya, saya. Saya ni. Ya, Cikgu sabar ya. Orang pada tua rasa. Tak. Jangan cakap macam tu. Saya lagi tua. So, insyaAllah terima kasihlah kerana perkongsian. Kerana rasa-rasanya Cikgu Tadika ni, dia tak ambil apa yang kita buat ni sebagai satu bidang atau professionalism. Dia sekadar guru-guru biasa saja. Dia tak tahu yang apa yang dia buat tu memberi satu impak kepada masyarakat tu sendirilah. Kan? Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ibu bapa pun mengambil serius profession kita ni. Ya, betul. Jadi kami ni para pendidik guru. Macam saya, level saya pendidik guru lah kan. So, instructor juga lah ni. Alhamdulillah. Saya pengasas Little Caliph, Dr. Ya Allah, bangganya saya dapat berkenalan dengan pengasas Little Caliph. Ya Allah, syukur lah. Saya ada satu dekat Caglon kan. Oh ya? Yes. Kita ada nampak. Ya, Cikgu Dr. Fairuz involve kan? Yang jaga situ Hanis. No, I mean kita punya admin Dr. Fairuz involve dengan Little Caliph juga ke? Ada pernah ada di situ? Tak ada. Tak tahu anak dia di situ, saya tak pasti. Oh, bangganya saya hari ni dapat berkenalan dengan Puan Sabariah Faridah. Alhamdulillah. Panggil Teacher Fari je, Kak Faridah kot. Teacher Fari, yes. Perkenalan pada adik-adik semua. Ya, yang masih belajar, ada yang saya dengar dah 20 tahun dalam bidang ni dan masih lagi belajar, baru dapat degree. Mungkin diteruskan lagi, alhamdulillah. So, yang kedua ni kita rasa kita kena memberi satu tekanan kepada ibu bapa semasa PKP ni. Bahawa appreciate lah guru-guru kita ni. Yes, itulah. Tepuk tangan semua kalau kita patut appreciate guru. Wow. Yang selalu appreciate guru
masa hari guru je. Tu pun orang kata guru syok sendiri kan. Saya berharap begitulah. Maknanya ramai parent komen pada guru-guru yang sabar mendidik anak mereka, tahu anak mereka perangai macam mana. Kan mak dia lagi garang bila jadi cikgu. Ingat cikgu yang garang, mak dia lagi garang kan. Tadi doktor kata. So, insyaAllah lah. Terima kasih doktor. It's a very satu yang tersusun lah buat kami on the professionalism. InsyaAllah lah, we are looking forward to the next classes with you insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukur sangat. Tapi sambil-sambil lah doktor. Sambil drive ke, sambil buat ni ke. It's okay. Now kita dalam konteks yang sangat fleksibel sekarang kan. Even though kita dalam course yang online course begini pun dah cukup bagus dah. So ini antara alternatif yang perlu kita ambil lah. Thank you for your beautiful slides also lah. Ya. Terima kasih. Slide cantik. Alhamdulillah. Syukur kita dapat fulfill apa yang sepatutnya kita lalui untuk modul yang pertama. So saya ingatkan semua hadir Alhamdulillah dalam kursus ni. Saya juga akan sharekan bahan yang senarai semak tadi untuk cikgu-cikgu download dan cikgu boleh print, cikgu boleh tanda untuk muhasabah diri. Lihat tahap mana cikgu dah cukup profesional dalam bidang ini. Okey, dengan ciri-ciri, checklist ciri-ciri profesionalisme tadi. Saya akan share dalam WhatsApp. Dan saya akan share juga penilaian khusus untuk modul yang pertama ni untuk cikgu-cikgu tanda dan cikgu mohon cikgu hantar semula jawapan cikgu dalam penilaian untuk modul yang pertama ni. Cikgu menilailah sesi saya ini. Saya harap cikgu berpuas hati dengan modul yang pertama ini daripada saya, insya-Allah. Saya minta sikit lagi masa kalau ada apa-apa pertanyaan atau apa-apa pandangan sebelum kita end our session. Dipersilakan mungkin saya boleh dapat feedback, live feedback dari cikgu-cikgu untuk modul yang pertama ni. So far okey semua? Mungkin kita tanya Cikgu Tini lah. Cikgu Tini. Cikgu Faraliza ya. Kena tunggu second series lah untuk join balik. Betul ada. Okey, saya harap cikgu tidak rasa ralat memilih kursus eksekutif ini, CJ Eksekutif PAKK yang dianjurkan oleh UUM ini. Saya rasa cikgu patut rasa bangga menjadi peserta kursus kerana cikgu merupakan orang yang kumpulan yang pertama dalam kursus yang dianjurkan oleh Universiti Utara Malaysia, kursus eksekutif yang pertama kali dilaksanakan oleh kita dengan tenaga instruktor, tenaga penceramah kita yang sangat mantap dalam 9 modul tu oleh orang-orang yang sangat berkaliber dalam bidangnya. Sangat-sangat berilmu dalam bidangnya untuk berkongsi ilmu mereka dengan peserta kursus semua. InsyaAllah. So, ada apa-apa, any comment? Mungkin saya boleh dapat live feedback dari peserta semua sebelum kita end our session. Cikgu Lu Ekpo okey ke? Cikgu Karen Singh okey? Ya, okey. Boleh jelas? Boleh faham? Faham. Alhamdulillah, thank you. Ada any question? Ada apa-apa yang nak tanya saya? Sementara kita dapat live ni. Kalau tidak, kita akan berurusan saja dalam WhatsApp nanti. Tak dapat dah nak tengok muka saya. Tak dapat dah nak dengar suara saya. Cikgu Anis mungkin? Any comment Cikgu Anis? Yes. Yes, any comment Cikgu Anis?
Tak ada. Rasanya Koko tak ada. Okey, jelas? Cukup faham dengan apa yang telah disampaikan? InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Mungkin sebagai closing, kita beri ruang sikit untuk Dr. Fauzia mungkin sebagai sesi yang pertama ini, modul yang pertama. Dr. Fauzia masih bersama dengan kita untuk end our session. Maksudnya tak payah kan, tapi tak apa. Terima kasih Dr. Fauzian kerana telah menjadikan sama dengan dayanya dan saya kira sangat interaktif. Saya harapkan semua peserta pun dapat manfaatlah dari sesi pertama dan untuk teruskan ya, sehingga tamat semua. Complete semua modul ya? InsyaAllah. Terima kasih kepada semualah. Yes. So far, Okay. even listen to everybody feedback. Very good. Okay. Okay, thank you. Sebagai kata penutup, saya sudahi ucapan pertemuan kita kali ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang tidak terhingga atas sokongan semua, kerjasama semua, partisipan semua, penyertaan semua yang sangat-sangat memerangsangkan, yang bukan saja teruja dalam kalangan semua peserta, tapi semua instruktor juga teruja untuk bertemu bersama-sama dengan peserta khusus semua ya, untuk CJ Eksekutif Pendidikan Kanak-kanak ini. So sehingga itu saya mohon maaf segala kekurangan dari pihak diri saya. Sesungguhnya apa yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri dan yang baik itu adalah milik Allah Ta'ala juga. Dan saya mohon maaf sekali lagi atas kelemahan teknikal yang berlaku awal-awal slide tadi. Saya insyaAllah akan cuba improve untuk lebih baik pada masa akan datang. Dan saya rasa kita akhiri dengan tasbih kifarah untuk sesi kita yang ini. Dan dengan itu saya kita sudahi juga dengan surah Al-As. Okay. Dan sebagai kata akhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh end semua rakan-rakan. Ya. Okay. Thank you semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam WhatsApp group ya. Jangan lupa buat penilaian kepada saya ya dalam link yang saya sharekan nanti. Okay. Okay, Cikgu Samaria.
Nanti saya simpan kontak nombor Cikgu Sabariah ya.